dah bagi tahu kau, dah bagi amaran. Jangan ganggu aku. Jangan masuk campur. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia hari ini. So, pastinya bersama kami berdua. Yeah. Saya Sofia Nur Solihatun bersama dengan Fazli Fuad. Ya, saya Fazli Fuad. Ya, dan pada hari ini, dah memasuki Khamis. Khamis 9 Jun 2022. Tadi kita dah pun membuka tirai Malaysia hari ini pada hari ini dengan kisah seram sikitlah. Kita nak bercakap tentang sihir maupun perbuatan syirik. Dan kita tahu bahawa sihir ini merupakan dosa yang kedua terbesar selepas syirik ini, dan syirik dan juga sihir ini sering kali berkaitlah. Tak lain tak bukan ianya adalah untuk, kalau kita di sekarang ni, dalam waktu sekarang ni, yang itulah adalah Datuk Kazim Elias kan, yang kena sihir itu. Tak lain tak bukan adalah untuk nak Datuk Kazim Elias adalah orang yang menyampaikan dakwah. Jadi sudah pastinya dia ingin membantutkan usaha-usaha dakwah ini. Tetapi kalau kita lihat dari skop yang besar juga, sihir ini, syirik ini, ada yang mungkin percaya dan juga ada mungkin yang tidak percaya. Betul. So, pastinya ini bukan topik yang baru. Kita pernah beberapa kali membawa topik ini di Malaysia hari ini. Tapi hari ini, pendedahan eksklusif oleh Ustaz Kazim sendiri. Apakah sebenarnya dilalui, difahamkan ya? Pelbagai telah dilalui, termasuklah jarum keluar daripada perut ketika mandi, luka yang berdarah. Jadi apakah sebenarnya yang menjadi kekuatan Ustaz sendiri untuk bangkit dan memberikan penceritaan kepada kita semua? Akan kita bawakan sebentar saja lagi. Di Afiq, kita akan tengok apa yang terkini di medsos. So, pastinya awak yang menonton semalam, ceritakan sikit apa terjadilah. Okey, apa yang terjadi semalam? Saya mewakili jutaan rakyat Malaysia semalam bersorak gembira. Ini merupakan perubahan paling dahsyat lah, paling besar apabila saya menyaksikan perlawanan kelayakan Piala Asia pusingan ketiga, Piala Asia 2023 nanti. Dan semalam kita berjaya untuk menewaskan, membaham Turkmenistan 3-1. Dalam atas kertas kita berada di ranking 154, Turkmenistan 134. Jadi 20 ranking itu tidak membatalkan semangat anak buah Kim Panggon berjaya menewaskan Turkmenistan 3-1. Kalau kita lihat semalam, perubahan taktikal memang menjadilah. Kita mengasak dan akhirnya 15 minit pertama kita berjaya untuk mendapatkan 2 gol. Okey, dan dalam pada masa yang sama juga kita tak mahu anak buah Kim Panggon ni lalai. Waktu kita mendahului itu, kita seperti dah leading 2-0. Mungkin sedikit alpa lah bahagian benteng pertahanan menyaksikan pasukan Turkmenistan berjaya untuk mendapat gol 1-1. Itu pun menerusi gol sendiri oleh pemain Malaysia. Tetapi yang paling best, kita lihat pemain pertahanan pasukan Malaysia daripada belakang kan, terus saja bawa ke depan, terus menjadikan gol. Saya sukalah Ustaz Fazli pengulas sukan TV3. Okey, tahniah diucapkan kepada Malaysia, dan kita akan mengucapkan tahniah juga kepada akademi inilah. Kita tampil kepada anda Zarif bin Muhammad Zamrin, Muhammad Danish Imran bin Zainuddin, Karin Lokman bin Safriza dan juga Edlan Milkiat bin Ahmad Syamli. Kerana mereka akan dipilih memasuki Akademi Tentera Amerika Syarikat. Semoga dilimpahi dengan kejayaan dan kecemerlangan selepas ini ya. Dan sepastinya telah pun diucapkan tahniah oleh Isteri Negara juga. Ibu-ibu lelaki dan wanita muda bersaing untuk kemasukan Akademi Perkhidmatan Amerika Syarikat di seluruh dunia. Namun tahun ini 4 calon dari Malaysia telah dipilih untuk masuki Akademi Perkhidmatan Amerika Syarikat. Betul. Bukan senang untuk kita memasuki akademi berkenaan. Ada syarat-syaratnya. Antaranya ialah kita harus melihat dari segi kecemerlangan akademik, kita kena lihat tahap kecergasan dan juga kita lihatlah ada potensi kepimpinan. Itulah melayakkan mereka ini memasuki Akademi Tentera di Amerika Syarikat itu. Betul. Ucapan tahniah, orang kata anak-anak muda sekarang yang memberikan kita kebanggaan lah. Kan? Semakin lama semakin tinggi aras yang diletakkan itu. Dan bukan itu saja, kita bawakan inilah sedikit sebanyak yang menjadi mencuit hati kita lah semalam ni. Dengan ceritanya, sepatutnya kita kena praktis malam sebelum untuk mengucapkan nikah tu kena praktis. Betul tak? Awak praktis dulu dia kan? Praktis macam ni, Sofia. Bila kita praktis depan cermin ke apa, aku terima nikahnya sikit. Okey, tak ada masalah. Tapi bila dah salam dengan Tok Kadi tu, time tu lah kita menggigil. Itu sasul tu. Walaupun dah beribu kali praktis. Sasul keluar apa ni? Ini dia punya akad nikahnya, aku terima nikahnya apa semua tu berjumlah RM500 tunai. Tetapi tersasul. Berapa jadi? 500 juta. 500 juta. Dan difahamkan tiga kali. 3 kali. 3 kali salah sebut. Allahu Akbar. Tapi
Tapi nasib baiklah. Nasib baiklah ramai yang menyokong, ramai dekat situ kan, memberikan semangat, kata-kata semangat. Kadang Tok Kadi pun memainkan peranan juga. Betul. Kalau Tok Kadi tu jenis garang pun semua takut juga. Cuak juga. Kan. Tapi apa tahniah cakap kepada pengantin-pengantin dah selesai akad nikahnya. Biasalah kan bila kita gemuruh ni macam-macam boleh terjadi ya. Nikah 5-7 tahun mana dapat? Wow, 3 kali sebut tu apa tu? Untung isteri ni. Okey, apa pun banyak pengisian dan kita mengharapkan agar anda kekal bersama kita sampai ke penghujung siaran khususnya selepas ini kerana kita akan bercerita tentang sihir, apakah kesudahannya. Tapi sebelum itu kita nak saksikan dulu ini rangkuman laporan luar negara. Antaranya adalah kontinjen Malaysian Armed Forces menyertai pembarisan sempena Platinum Jubilee Pageantry untuk Her Majesty Queen Elizabeth II. Dan bukan itu saja, ribut Tropical Alex dan juga Nadal memenangi French Open yang ke-14. Okey, jom kita saksikan rangkuman berita luar negara. Pasukan Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja adalah antara kontinjen dari 21 negara Commonwealth yang mengambil bahagian dalam perbarisan bersempena sambutan bersejarah Jubilee Platinum Ratu Elizabeth II. Penyertaan itu sejajar dengan tonggak keempat Perintah Ulung Panglima Tentera Darat ke-28 iaitu pengukuhan hubungan selain memberi penghormatan kepada pemerintahan dan perkhidmatan baginda selama 70 tahun. Terdiri daripada seorang pegawai dan 10 anggota lain-lain pangkat. Acara tersebut berlangsung Ahad lalu dengan menyaksikan kibaran megah jalur gemilang di kota London, United Kingdom. Bintang tenis Spanyol Rafael Nadal memenangi terbuka Perancis buat kali ke-14 selepas menewaskan pemain Norway Casper Ruud pada perlawanan akhir. Nadal 36 tahun bukan sahaja menambah koleksi kejuaraan Grand Slam ke-22 buat dirinya, namun turut melakar sejarah menjadi pemain tertua muncul juara di Roland Garros. Meskipun tampil dalam keadaan cedera, Nadal tetap membuktikan dia raja gelanggang tanah liat dan gelaran itu jelas belum mampu dicabar pemain lain. Menambah manis kemenangan ke atas Ruud iaitu pemain ranking ke-8 dunia ialah lakaran kemenangan buat kali ke-112 sepanjang kariernya. Ribut Tropika Alex yang terbentuk beberapa hari lalu di Teluk Meksiko telah membawa angin kencang serta hujan lebat dan membadai beberapa kawasan di Bermuda. Membawa angin berkelajuan maksimum 110 km sejam, taufan kategori 2 itu mengakibatkan banjir, tanah runtuh dan kerosakan pada harta benda penduduk. Pelabuhan turut ditutup manakala ratusan penerbangan ditangguhkan. Sebelum ini, bencana ribut telah melanda perairan Cuba, mengorbankan 3 nyawa serta memutuskan bekalan elektrik di beberapa kawasan. Perkhidmatan Meteorologi Negara menjangkakan ribut baharu bakal terbentuk dalam tempoh beberapa hari sekaligus memberi amaran kepada penduduk agar berjaga-jaga dan berpindah jika perlu. Pelbagai yang berlaku di seluruh negara lah. Mungkin kita rasakan perubahan cuaca ni kat negara Asia, negara kita je, tapi tidak. Di seluruh dunia pun mengalami perubahan cuaca ini dan iklim. Okey, bercerita luar negara, kita nak cerita dalam negara pula. Kita ni tak habis-habis kan dengan isu kesesakan jalan raya. Lepas tu ada kata kalau musim cuti sekolah ini berlaku kesesakan di tempat-tempat peranginan kan. Biasa, itu perkara biasa untuk anda yang berada dekat Malaysia. Tapi itu tidak mematahkan semangat keluarga Malaysia untuk keluar bercuti bersama keluarga bersama dengan cuti sekolah ini. Kalau lihat di mana-mana tempat-tempat contohnya peranginan di Pulau Pinang, di Port Dickson, itu Melaka, come on. Itu antara tempat-tempat yang ada orang berfikir, ada setengah lah daripada antara kita yang macam tak payahlah pergi tempat tu, sebab tempat tu confirm ramai orang. Mungkin ada di antara keluarga yang memilih dekat mana percutian yang tak ramai orang bersempena cuti sekolah. Bagi orang Kuala Lumpur macam saya, kat Kuala Lumpur sajalah. Itu biasanya orang Kuala Lumpur ni akan keluar ke negeri-negeri lain. Tapi macam saya, macam hujung minggu lepas, saya berniat nak pergi ke Port Dickson, Melaka dan sebagainya. Bila nak book hotel saja, dah penuh. Tak dapat nak buat apa-apa. Jadi fikir, okey, baik saya jangan buang masa, manfaatkan juga. Jadi saya duduk dalam KL, Kuala Lumpur saja. Jadi kita nak bawakan antara orang kata cadangan lah. Kita ada masa dengan anak-anak ni, apa kata kita keluar, manfaatkan masa mereka dan supaya mereka boleh belajar pada masa yang sama. Ini adalah lokasi cuti sekolah di Petroscience, The Discovery Centre. Okey, jadi di Petroscience ni, saya pernah pergi.
Waktu ketika tempoh hari masa saya sekolah. Masa belum kahwin lagi. Jauh saya juga. Suka main F1. Ada satu kereta F1 dekat dalam tu. Racer Dua racer. Siapa yang jual racer macam Afad ni? Jom kita saksikan. Jom kita saksikan. Musim cuti persekolahan antara waktu yang dinanti-nantikan, terutama buat anak-anak. Waktu inilah mereka dapat berehat seketika daripada rutin harian sebagai pelajar. Banyak perkara yang boleh diadakan bagi memenuhi masa lapang. Selain melakukan aktiviti sukan lasak, berkunjung ke tempat-tempat tumpuan utama seperti taman haiwan, pusat rekreasi dan taman tema air juga adalah pilihan keluarga. Institusi pembelajaran tidak formal yang menumpukan bidang sains asas dan teknologi turut tidak ketinggalan dipenuhi dengan pengunjung. Schools Out, Kids In yang dianjurkan oleh Pusat Sains Negara antara yang menawarkan pelbagai aktiviti menarik sempena cuti persekolahan kali ini. Okey, setiap cawan ni ada nama dia yang tersendiri. Terletak di tengah-tengah kepesatan Kuala Lumpur, Petroscience The Discovery Centre turut menerima ratusan pengunjung hampir setiap hari. Lebih istimewa, aktiviti yang menjadi tarikan utama di sini memberi inspirasi dan memupuk pengalaman pembelajaran dalam dunia sains dan teknologi, terutama kepada generasi muda. Rata-rata ibu bapa begitu teruja kerana dapat meluangkan masa bersama anak-anak di samping memahami ilmu pengetahuan baharu di dalam era digitalisasi. Untuk cuti kali ini, saya merancang untuk bawa ke sini untuk memberi pendadahan kepada sains dan teknologi seperti mana yang kita nak membiasakan dia pada dunia-dunia yang teknologi supaya dia lebih terdedah pada dunia luar instead of duduk rumah, pergi sekolah, balik sekolah. Itu adalah jadual biasa. So jadi untuk cuti kali ini saya memberi pendedahan luar lah. Kami membawa keluar daripada rumah, datang ke sini, eksplorasi dan belajar. Pada mulanya dia memang sangat teruja sampai ke hari ini, daripada hari cuti yang pertama sampai ke hari ini dia memang tak sabar untuk datang ke sini. Diana belajar apa dekat sini? Diana belajar pasal elektrik, Lego dan batteries. Diana nanti dah besar nak jadi apa? Saintis. Dah besar nak jadi saintis. Kenapa nak jadi saintis? Sebab saya suka sains sampai saya besar. So anak saya yang mencetuskan idea untuk hadir ke tempat ni. So dia memang minat dalam bidang sains lah. Seperti macam haiwan zaman lampau seperti dinosaur. Dia memang selalu update. Update apa-apa cerita-cerita ke kan, semua mengenai sains. So dia yang beri ideakan untuk saya untuk datang sini. Sini hari ni belajar apa? Belajar dansa. Hari ni Haras buat aktiviti apa? Apa yang Haras main dekat sini? Main. Tadi Haras masuk kat sini tadi Haras buat apa? Main angin. Angin tu kuat macam ribut. Para pengunjung turut digalakkan untuk melibatkan diri dalam latihan amali yang disediakan agar dapat memahami sains dengan lebih mudah. Okey, saya pergi dekat donut kompos dulu. Benda-benda yang rosak, yang busuk, yang lalat datang. Ini. Yang ni dekat sini. Green. Tempat dia dapur. Okey. Baik, ini merupakan antara aktiviti yang disediakan di sini di mana pengunjung akan belajar tentang penghasilan kompos daripada sisa bahan buangan seharian. Aktiviti yang pada saya sangat bagus untuk mendidik anak-anak tentang proses kita semula dan kepentingan menjaga alam semula jadi. Okey, yang lain plastik. Plastik boleh kita semulakan, so dia nak kompos. Oh, okey. Oh, benda yang dah kita semula tak perlulah. Kalau kita tengok sekarang ni di belakang saya, keluarga ini tengah belajar tentang elektrik.
Cumanya pendekatannya tidak seperti mana yang kita berada di sekolah. Secara tidak langsung, Science Communicator Cik Fakri ni tengah mengajar dengan anak-anak ni apa yang berlaku, dan secara tidak langsung dia belajar tentang electricity sebenarnya. Itu antara salah satu program yang kami lakukan semasa cuti sekolah. Selain mengikuti pendidikan tidak formal, aktiviti ini turut dimanfaatkan ibu bapa untuk mengeratkan lagi silaturahim sesama keluarga. Secara tidak langsung juga, menyelahkan bakat dan sifat kendiri anak-anak dengan perkara yang menarik minat mereka. Okeylah, hujung minggu ni mengimbau kenangan awak naik F1 tu, bawa Zai dengan Rio sama-sama. Itulah kan. Ada dinosaur semua kan. Baru saya ingat tahun 2000 saya pergi last. Jadi maknanya dah 22 tahun saya dah pergi. Okey. Buat tapi pengiraan sendiri usia. Ya, tapi nampak tak? Upah ni berapa sebenarnya? Tapi masih lagi kekal berada di berada di KCC. Betul? Di tingkat 4. Boleh pergi nanti. Okey, kita berhenti berehat. Dan selepas ini saya lihat dekat komen-komen di Facebook pun ramai yang ternanti-nantikan kemunculan Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Jadi segalanya di Malaysia hari ini selepas ini. Amalan sihir, santau dan ilmu yang bercanggah dengan ajaran agama didapati masih banyak diamalkan dalam kalangan masyarakat dengan niat dan tujuan tertentu. Walaupun masih ada pihak yang kurang percaya dan menyangkal kehadiran ilmu sihir, namun sehingga ke hari ini ada individu menggunakan cara terkutuk ini untuk membuat kejahatan terhadap orang lain. Sihir dikenali sebagai perbuatan halus melalui pertolongan makhluk gaib seperti jin atau syaitan yang berlandaskan sifat jahat, marah dan dengki kepada seseorang. Sihir boleh dilakukan melalui gambar mangsa, kuku, rambut dan sebagainya. Terdapat pelbagai bentuk sihir seperti sihir penunduk, santau, pemisah suami isteri dan sihir penutup rezeki. Saya adalah orang mangsa lah daripada sihir ni juga, dan saya juga pernah mengalami macam-macam perkara. Pernah muntah paku, muntah darah, muntah jarum. Itulah niat orang yang mantap sihir itu, untuk melihat hidup kita ni terganggu. Dalam dunia ni, satu penyakit yang tak boleh sembuh adalah penyakit hati. Ia adalah suatu perkara yang memerikkan. Hanya orang yang disihir saja tahu betapa sakitnya, betapa periknya penyakit apabila telah disihir oleh orang. Manusia masih percaya dengan perkara yang khurafat. Sebab sihir ni dia tak akan boleh berlaku melainkan kita minta bantuan dan pertolongan daripada syaitan. Orang sanggup buat sihir ni sebab dia ada perasaan hasad dengki. Dia tak boleh tengok orang seni pada dia, orang kaya pada dia, orang hebat pada dia. Sihir ni tak semestinya orang luar. Kadang-kadang anak-anak kita sendiri pun sanggup buat. Orang tua kata musuh dari selimut. Orang ramai harus diberi kesedaran akan implikasi amalan sihir ini. Selain dosa besar, amalan ini juga boleh terjerumus kepada kekufuran. Oleh yang demikian, pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Sihir di Malaysia harus diperkenalkan bertujuan mengekang fenomena ilmu hitam selain membela mangsa yang teraniaya. Baik, itu dia tadi kita dah pun ialah memberikan sedikit pemahaman lah tentang ilmu sihir dan juga syirik ini yang masih lagi berlaku berleluasa
untuk waktu yang zaman moden ini. Sebab dahulunya mungkin kita lihat bahawa untuk sihir syirik ni mungkin orang dulu mungkin menghantar sesuatu nak bagi orang tu susah dan sebagainya kan. Tapi jangan kita lupa untuk waktu peredaran zaman sekarang itu masih lagi berlaku sihir dan juga syirik itu juga. Ini keadaan yang sangat-sangat kritikal dan saya teringat tadi yang disebutkan keadaan yang terjadi bagi kita ni mungkin dilakukan oleh orang yang terdekat, orang kata musuh dalam selimut. Jadi kita nak terus memperkenalkan tetamu kita hari ini, Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan juga Ustaz Dr. Rusdi Ramli, pengamal pengubatan Islam. Okey. Baik, Datuk. Terima kasih terlebih dahululah. Kerana sudia dekat MHI ni, saya rasa gembiralah bila dapat lihat Datuk ni sekali lagi. Kan kita mungkin dah selalu juga berjumpa. Sebab apa? Sebab hari demi hari kita tahu bahawa peristiwa kesakitan yang Datuk alami itu tidak sedikit pun melunturkan, melemahkan semangat Datuk untuk terus berdakwah dan sebagainya. Jadi hari ini untuk penonton Malaysia hari ini secara eksklusif, kami nak bawakan pada hari ini, hari Khamis ini, perkembangan kondisi terkini, Datuk. Alhamdulillah, terima kasih kepada TV3, terima kasih kepada MHI kerana undang saya ke program pada pagi ini. Saya masih lagi dalam proses rawatan, baik secara moden dan juga tradisional. Semalam saya dapat kunjungan daripada pegawai daripada Institut Pendidikan Kesihatan Malaysia dan pada petang ini juga saya akan dapatkan rawatan daripada sebuah hospital universiti di Kuala Lumpur lah. Dan rawatan untuk tradisional, rawatan Islam diteruskan macam biasa. Dan macam biasa saya masih lagi boleh mengajar, boleh ceramah walaupun dalam keadaan syukur pada Allah. Saya ingat satu perkataan yang Datuk selalu sebut. Salah satu ubat Datuk kekal berada di sini memberikan ceramah adalah mic. Mikrofon. Jadi ada orang tanya mikrofon tu nak kena rebus dulu ke apa? Tak perlu. Kita akan berdakwah ke hari ini, alhamdulillah. Itu mungkin ramai yang tertanya kan, mungkin ada yang memikirkan pengubatan Islam ni satu yang memang usaha dan ikhtiar, tetapi bila bercakap tentang pengubatan moden ni lepas MRI dan orang kata pembedahan dan sebagainya, tiada sebarang diagnosis setakat ini dapat dikenal pasti ke, Datuk? Saya buat MRI dah 5 kali ya. CT scan, X-ray itu dah tak tahu berapa kali dah. Kemudian skop atas bawah semua dah banyak kali dah. Dan tidak dapat satu jawapan yang sama. Kalau kita pergi yang ni dia cakap ini, pergi yang ni cakap yang ni. Jadi kita maknanya tidak ada satu jawapan yang konsisten di dalam setiap satu ujian. Sebelum kita bersama dengan Ustaz Dr. Rusdi, saya nak tahulah antara kronologi bagaimana agaknya Datuk boleh terkena sihir, perbuatan yang tidak senonoh inilah. Sebab difahamkan bukannya dalam tempoh terdekat ni, tahun 1997 lagi. Masa tu anak saya baru seorang. Saya masa tu dia muntah darah. Saya balik pada kuliah subuh, muntah darah. Daripada besen kena tadah dengan baldi. Kemudian pergi ke hospital, doktor cakap jangkitan virus saja. Dan bila balik ke rumah, saya tak boleh pakai baju, tak boleh makan, sakit. Dan daripada dada saya ni keluar macam miang-miang rebung yang warna-warni itu. Cantik. Jadi siapa yang nak rasa cantik badan dia, mintalah kena santau. Saya cantik sangat dia. Tapi memang sakit. Dan saya tak boleh makan hampir sebulan sakit pada masa itu. Kemudian hikmahnya, bila saya sakit, saya jumpa orang sana, jumpa orang sini. Sakit-sakit, saya belajar perubatan. Kalaulah saya tak sakit hari itu, saya tak ambil kisah pun tentang perubatan. Kerja saya mengajar aja. Tapi bila orang ni cakap tak boleh, orang ni cakap, saya kata, satu ustaz cakap pada saya. Allah yarham Tuan Guru Ustaz Ismail Kamus. Dia kata, Kazim, kamu ubat diri kamu sendiri, pergilah. Aku tak nak ubat kamu dah. Jadi saya belajar sampai ke Baling, sampai ke Bangga Datuk, sampai ke Sik, untuk saya belajar tentang perubatan Islam tradisional dan Melayu dan sebagainya. Jadi setiap satu benda yang berlaku pada saya tu, saya jadikan ada benda lain Tuhan nak bagi. Salah satunya Tuhan bagi ilmu perubatan. Cuma ada orang tanya pula, ustaz mengajar orang sakit, ustaz merawat orang sakit. Tiba ustaz pun sakit. Doktor sakit jantung pun sakit jantung. Doktor gigi pun sakit gigi ke. Datuk ni memang seorang yang sangat-sangat kuat, kental orangnya, masih dalam perjuangan berdakwah. Tapi kalau kena ke orang lain ni, tak boleh dijanjikan adakah kita pun boleh kuat seperti Datuk. Dr. Rusdi, setaku sebagai pengamal perubatan Islam, melihat keadaan situasi dihadapi oleh Datuk, apakah sebenarnya yang sedang berlaku dan adakah ini satu situasi yang akan orang kata melarat dalam jangka masa panjang lagi? Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada TV3 dan saya rasa amat tak sangkalah pada pagi ini saya dapat bersama dengan Datuk Kazim yang selama ni cuma tengok kot TV dan sebagainya lah. Alhamdulillah.
Jadi dia secara ringkaslah. Jadi dia apa hal pun di dalam Islam apabila kita menghadapi dugaan daripada Allah, termasuklah sakit-sakit yang kadang-kadang kita tak pasti sebab dia. Sebab sakit ni kadang-kadang sebab fizikal dan banyak juga penyakit berlaku ekoran daripada penglibatan makhluk halus, jin dan syaitan ni. Jadi tugas kita sebagai seorang Islam, bila kita sakit, kita mesti berubat. Jadi kalau macam Datuk Kazim, dalam pandangan saya lah, kalau dah pergi MRI dan sebagainya belum dapat dikenal pasti sakitnya, kita mesti berubat dengan kita kembali kepada pengubatan Islam yang banyak dijelaskan oleh para ulama dalam mencari kita punya penyelesaian itulah. Sebab dia memang ada penyakit yang kadang-kadang kita tidak tahu punca dia dan kita cuba berikhtiar. Kalau Datuk Ustaz Kazim Elias sendiri apabila terkena sihir perbuatan syirik ini, Datuk lihat sendiri ada keluar jarum di perut dan sebagainya. Lepas tu ada abu digambar dibakar dan sebagainya. Itu yang kita nampak. Ustaz pula, bagaimana kalau kita nak tahu yang perbuatan yang kita tidak nampak tetapi sebenarnya kita ni disihir ataupun disantau? Dia biasanya benda-benda yang selalu kita anggap sebagai sakit yang berpunca daripada penglibatan jin dan syaitan ni, bila penyakit-penyakit yang macam kita kata macam ada unsur misteri lah, macam yang baru disebut tadi, macam keluar jarum, benda-benda yang pelik-pelik ni yang memang yang doktor pun tidak dapat nak terangkan sebab-musabab dia. Jadi tidak mustahil dia ada kaitan dengan permainan sihir orang kepada kita lah. Jadi sebab tu kalau kita tengoklah, sebenarnya Datuk Kazim ni lebih reti lagi. Macam doa, sebab itulah dalam Islam kalau kita tengok memang Nabi SAW memang dia dah bekalkan macam doa-doa pendinding diri supaya kita tak terkena lah. Macam Datuk surah ayat Hud 56 tu masih diteruskan setiap hari kan. Pasal pun baca juga. Alhamdulillah. Itu dan saya rasa memang Datuk Kazim ni dia ada kekuatan rohani dia. Jadi mungkin benda tu nak cuba tapi dia terus dapat. Datuk, kami nak tanyakan juga, difahamkan baru-baru ni ada seseorang individu ni yang tampil meminta maaf. Betul ya? Betul. Setakat ni 6 orang. 6 orang. Dan setakat ini dengan perkembangan ini, adakah dengan orang kata pengakuan ini dapat Datuk melihat di manakah asal usul datangnya sihir ini? Adakah informasi ini boleh membantu Datuk untuk mencari jalan penyelesaian secara pengamal atau amalan Islamnya? Yang pertama mendatangi saya minta maaf pada tahun 2001. Setelah yang first yang kena santau tu, suami isteri datang minta maaf. Okey, saya maafkanlah. Saya kata tak ada simpan, memaafkan kak dengan abang dunia akhirat. Datuk tanya tak, minta maaf tu suami isteri tu, adakah disebabkan mungkin dia ada terima balasan ke apa ke, disakit ke apa, menyebabkan saya pun tak tahu. Tak ada tanya pula apa yang datang, tak ada. Padahal saya tahu dia sihirkan saya dah lama. Tapi saya tak tegur dia, nyembang dia. Saya tak tanya pun kau sihir aku ke, tak ada. Sebab saya tak nak ambil kisah. Tapi bila dia orang datang jumpa saya minta maaf, saya kata saya dah tahu lama dah kak. Lama dah tahu. Terkejutlah dia. Saya kata saya tak marah pun. Terima kasih lah. Dia peluknya saya, malah dia jadi pelajar saya lepas itu. Suami isteri. Jadi tak ada saya nak simpan dalam hati ke. Kali kedua datang 3 laki-laki pula. Dia kata dia pun sihirkan sebab kami nak halau ustaz lah, macam-macam lah. Tak apalah, sekarang pun dengan sebab awak semua buat sihir halau, saya dah beli rumah baru. Kalau tidak duk motor kecil je kan. Sekarang dah ada, alhamdulillah, terima kasih. Dan yang terbaru yang inilah, yang bila kaki saya tak operate tu, bilang yang tu datang minta maaf. Dia kata dia cuma disuruh saja. Dan saya tak tanya pun siapa yang suruh awak. Saya tak nak beritahu pun. Tugas saya ialah merawat, bukan tugas saya untuk musuh dengan orang. Kalau orang tak suka dengan saya, itu masalah dia. Jadi bila dia datang, dia kata saya minta maaf, saya hanya disuruh untuk bakar gambar ustaz dalam bekas abu mayat. Dia kata, orang tu kata bakar ni tolong Ustaz Kazim daripada musuh. Padahal dia untuk saya. Jadi saya kata tak apa, baliklah. Dan saya tak tanya pun siapa yang paksa awak, suruh awak, upahkan awak untuk bakar. Saya tak nak beritahu. Bila diperlakukan bertubi-tubi seperti ini, apakah perasaan Ustaz? Dan mungkin bagaimana Ustaz sendiri mencari kekuatan walaupun berdepan dengan seseorang yang mengaku ni, Ustaz tetap lembut hati, berbaik dengan individu? Sebab saya jahat. Saya banyak dosa. Jadi saya anggap ini semua penebus dosa saya. Walaupun sampai sekarang saya tak boleh tidur. Semalam doktor tanya, Ustaz berapa lama Ustaz tak boleh tidur? Saya pun tak ingat berapa lama saya tak tidur. Yang pastinya bertahun-tahun. Satu malam tak tidur langsung. Tak tidur langsung. Jadi bila saya tak tidur,
Mungkin dia efek pada jantung, efek pada darah saya, darah gula dalam darah dan sebagainya. Mesti ada efek. Tapi besok macam hari ni kan, semalam saya tak tidur. Saya sampai di KL dalam pukul 1 pagi. Sampai sekarang saya tak tidur. Tapi boleh saya saja bercakap ya. Saya bersyukur tentang situ. Dia tak menjejaskan saya punya kudrat untuk saya bekerja besok paginya. Selama saya rasa lebih daripada 5-6 tahun lebih lah. Yang langsung tak boleh tidur. Bila Datuk kata Datuk tak mahu tahu pun siapa yang menyihir Datuk dan sebagainya, sebab ada baru-baru ni itulah ada lakaran ukiran 4 orang individu yang menghantar sesuatu kepada Datuk. Saya percaya Datuk tengok macam tak nak ambil tahu pun dan sebagainya kan. Ustaz, kita nak tahulah kan proses-proses untuk penyembuhan sihir dan juga syirik ini mengambil masa yang begitu lama sekali ke, ataupun macam tak ada kesudahan ke, atau bagaimana? Dia dalam pandangan saya lah, dia selama mana dalam hidup kita di dunia ni, manusia ni dia ada sifat dengki, iri hati. Kita sebagai manusia maka tidak akan berakhirlah macam perbuatan manusia ini menyihirkan orang, dan begitu juga tak akan berakhir kalau dalam contoh di Malaysia pun ada tempat-tempat yang memberi khidmat. Memberi khidmat sihir ni sini ada di tak boleh nak sebut dalam negeri mana, tapi memang dalam research kawasan memang ada tempat-tempat orang yang menawar, kita bayar duitnya dia akan buat apa saja. Jadi benda tu akan berterusan lah orang kata, benda tu sebab ada sifat dengki, tak senang dengan orang, mungkin tengok populariti Datuk Kazim ke populariti, jadi benda tu dia tak akan berakhir. Dan dalam Islam memang bila kita terkena penyakit-penyakit misteri lah yang mungkin ada kaitan dengan sihir, memang kita kena berubat dan kita wajib berubat lah. Lebih lagi macam Datuk sendiri yang dah pun terkenal, macam orang cakap nak sihir apa semua ni memerlukan gambar dan sebagainya kan. Itu salah satu lah. Salah satunya kan. Jadi daripada satu segi tidak bermakna kita ni orang yang macam jaga sembahyang, jaga puasa, jaga wirid, kita tak terkena sihir. Benda ni kita tetap. Jadi memang kita kalau di Darussyifa, Allah yarham Tuan Guru Datuk Dr. Harundin mengajar kami, macam sebagai pengamal kami memang kena sentiasa mengamalkan doa-doa pendinding. Everyday lah kita kena jadikan wirid lah untuk mendinding diri kita. Sebab ustaz ke tak ustaz ke, tok guru kan memang tetap terbuka jalan untuk terkenal. Jadi kita kena beringatlah. Dan dalam ujian macam ni lah, macam Datuk kata, dalam ujian macam ni lah kita akan selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula dia punya rahmat ni dalam dunia ni. Saya pasti ramai yang mendengar penceritaan Datuk sendiri kan, pun ada juga di luar sana yang mengalami situasi dan masalah yang sama secara berterusan. Jadi untuk dikatakan sihir ni, adakah terdapat kesudahannya? Adakah terdapatnya satu penyelesaian jangka masa panjang bagi mereka yang mungkin tertanya-tanya sehingga ke hari ini bila mendengar penceritaan Datuk sendiri? Ya, Al-Quran itu kekal sampai kiamat. Sesuatu yang ada dalam Quran juga akan kekal sampai hari kiamat. Sebab itu dulu ada teori mengatakan bahawa laki-laki akan pupus lagi 100 tahun. Nampak benar nipunya. Sebab dalam Quran sebut laki-laki dan perempuan. Bila Quran kata ada laki dan ada perempuan, sampai kiamat ada laki dan perempuan. Bila dalam Quran sebut adanya sihir, sampai kiamat akan ada orang yang mengamalkan sihir. Jadi Allah sebut dalam Quran, allazina yasuduna an-nas sama ma atahumullah min fadlih. Orang yang melakukan hasad dengki kerana iri hati kepada apa yang dapat pada orang lain. Maka selama mana ada perasaan iri hati, selama itulah adanya sihir. Jadi ada tak kesudahan dia? Saya sebutkan tadi, doktor sebutkan tadi. Kena ada satu undang-undang untuk menghukum orang yang mengamalkan sihir. Sekarang ini tidak ada undang-undang yang nak menghukum orang yang pukau, orang yang memisahkan suami isteri, orang yang menjahanamkan bisnes orang lain, orang yang mendatangkan kesakitan pada orang lain, malah ada sihir yang sampai tahap membunuh. Sebab itu dalam fiqh, hukum pengamal sihir ini wujud dalam hukum undang-undang qisas. Kalau dia menyihir orang sampai tahap membunuh orang itu, maka wajib dia dihukum bunuh. Kalau dia menyihir tidak sampai tahap kepada membunuh, maka dia kepada ta'zir, kepada pemerintah. Selagi mana tak dibuat undang-undang ini, selama itulah sihir akan bermaharajalela. Kalau kau tak boleh cari dalam negara, dia akan pergi kepada orang yang tidak faham Islam, dia mengamalkan sihir. Sebab sihir bukan hanya berlaku di kalangan orang Melayu. Sebab ada kata, Ustaz, apa sebab sihir ni Melayu je Ustaz? Saya pernah merawat orang Sing yang kena sihir. Saya pernah jumpa orang India yang kerasukan. Yang jadi tak ingat. Jadi jangan kita kata bahawa sihir ni berlaku dekat orang Melayu je. Salah faham. Salah faham yang saya lihat sini ialah dia kata sihir tidak wujud. Mana boleh tidak wujud? Ada 30 ayat dalam Quran menceritakan tentang sihir.
Kalau awak menolak ayat tentang sihir, awak telah menolak ayat tentang Al-Quran. Hukumnya boleh jadi kafir. Menolak dia. Tetapi kita tidak boleh mengamalkan sihir. Kita tidak boleh menjadikan sihir sebagai satu amalan kita. Yang tu yang salahnya. Percaya sihir tu wujud. Wajib percaya. Sebab Nabi kena sihir, isteri Nabi Hafsah kena sihir. Dan sihir sejak daripada zaman Nabi Musa lagi. Betul. Datuk, mungkin saya nak ambil kesempatan sikit ni Datuk. Saya nak Datuk boleh kongsikan apa mungkin amalan untuk kita nak kuatkan semangat kita, ayat pendidik apa yang sepatutnya harus ada pada kita ni. Sikit Datuk. Sikit. Saya selalu ambil ayat yang baca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu saja, mana saya pergi saya baca doa ni. Mudah-mudahan Allah pelihara. InsyaAllah. Amin. Dengan itu kita ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan juga Ustaz Dr. Rusdi Ramli sudi meluangkan masa memberikan kita kupasan yang agak menyeluruh ini, bagaimana kita boleh melihat perspektif dan persepsi yang lebih positif walaupun kita didatangi dengan musibah seperti ini. Betul, dan saya mewakili semua tim dan juga semua penonton Malaysia hari ini mendoakan kesihatan Datuk, kesihatan Datuk berpanjanganlah dan teruskan berdakwah sampai ayat kita insya-Allah. Amin. Terima kasih Datuk dan juga Ustaz. Okey, baik. Malaysia hari ini ingin berhenti pada seketika, banyak lagi pengisian. Jadi anda jangan kemana-mana, kekal bersama kami berdua pastinya di Malaysia hari ini. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Banyak topik yang kita kupaskan. Sangat menarik ya. Dan pasti di segmen kali ini kita akan bawakan sihat bertenaga, dalaman dan juga luaran. Kita terus bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetics and Healthcare. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam. Apa khabar Sofia? Sihat. Alhamdulillah sihat. Dato' sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih Sofia. Selamat pagi penonton Malaysia hari ini. Sofia ya. Saya percaya seiring peningkatan usia seperti Sofia katakan tadi ya, kita terdedah dengan pelbagai masalah kesihatan ya, ancaman pencemaran dan sebagainya, penyakit yang kata orang tu berangkai-rangkai ya, semuanya salah satunya disebabkan oleh faktor pemakanan yang tidak seimbang. Kalau kita perhatikan ya, amalan pemakanan kita sendiri Sofia, terutamanya yang dah berusia kat TV tu, yang tengah tengok TV sekarang ni, kita musim perayaan lepas kita makan macam-macam ya. Makanan berkolesterol, makanan manis, makanan kata orang tu daging dan sebagainya ya, berlemak. Saya kira ya, kesemua pemakanan ini semua boleh menyebabkan masalah kesihatan ya, penyakit makan rangkai, semuanya membimbangkan kita sendiri jika kita ambil berlebihan ya, terutamanya gula dan sebagainya, manis. Dan sebenarnya mencegah lebih baik daripada merawat ya. Pentingnya kita menjaga kesihatan, amalkan gaya hidup yang sihat, gaya hidup yang seimbang penting ya, dan juga faktor pemakanan yang sihat sangat-sangat penting. Dan kalau kita lihat video kat TV ya, ramai antara kita ya bila terdedah dengan masalah kesihatan ya, susah untuk bergerak, pergerakan kita terbatas, solat pun terpaksa duduk, dan kemudian kalau kita perhatikan perkara ini berlaku bukan saja di kalangan yang berusia ya, tapi masih muda pun berlaku. Kadang-kadang nak naik tangga pun rasa letih, turun tangga pun rasa lenguh, seperti di TV ya, yang mana saya kira perkara ini sangat-sangat membelenggu. Sebab apa? Boleh mengganggu rutin kehidupan kita ya, yang mana kita tidak dapat hidup beraktiviti seperti orang lain ya. Saya percaya bila kita dah berusia sudah tentu ya, kita nak kekal sihat, cergas, bertenaga ya, dapat pergi ke masjid dan sebagainya. Jadi di sini ya, hari ini saya nak kongsikan dengan anda ya, manfaat pemakanan yang sihat sangat penting. Jadi anda boleh dapatkan ya makanan tambahan seperti Platinum Green yang mana saya kira ya, sebagai sumber nutrisi dan vitamin dapat membantu ya, memberi tenaga, meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesejahteraan ya, yang mana formulasi Platinum Green ini sangat-sangat bermanfaat untuk anda. Sebab apa? Pertama sekali ianya mempunyai ramuan antioksidan yang sangat-sangat tinggi ya. Rumusan buah-buahan dan herba yang terpilih ya, seperti buah mulberry, yang mana ya, mengikut kajian buah mulberry ya, mempunyai nilai perubatan yang luar biasa yang sangat-sangat bermanfaat untuk kesihatan tubuh badan ya, yang mana ianya adalah buah yang mempunyai kadar antioksidan yang paling tinggi sekali berbanding dengan buah-buahan lain. Sebab tu kalau pengguna-pengguna mereka amalkan khasiat buah mulberry ni, mereka dapat melihat ya, perbezaan begitu ketara sekali ya kepada kesihatan tubuh badan, rasa lebih sihat, lebih cergas, bertenaga ya, dan seterusnya juga ya. Dalam Platinum Drink ni juga ada manfaat iaitu shark cartilage ya, ataupun sendi rawan ikan hiu, yang mana ya, shark cartilage ini sangat-sangat bermanfaat ya untuk kesihatan sendi. Kemudian dapat membantu ya melambatkan osteoporosis. Kita ketahui apabila kita berlaku penuaan, masalah tulang dan sebagainya, cepat letih, lesu, kurang bertenaga. Jadi saya kira ya, pengambilan Platinum Drink ini sangat-sangat bermanfaat. Sebab apa? Dalam ni menggabungkan ya rumusan-rumusan pemakanan seperti B5,
madu, kismis, buah tin sangat-sangat bermanfaat yang diamalkan sejak zaman Rasulullah lagi. Kemudiannya dalamnya juga ada ramuan seperti buah acai beri, yang mana acai beri ini juga sangat tinggi dengan antioksidan bermanfaat untuk kesihatan tubuh badan. Dan tambahan pula dalamnya juga ada ramuan seperti ekstrak manggis, xanthan, yang mana dapat membantu meningkatkan imunisasi sistem tubuh badan, dapat membantu membentik kita daripada penyakit-penyakit berbahaya. Tambah lagi dalam keadaan pandemik yang lepas, ramai antara kita yang kena COVID, yang ada simptom-simptom seperti long COVID, badan rasa lemah, tak bertenaga. Jadi pentingnya kita untuk amalkan gaya hidup yang sihat balik, pemakanan seimbang, diet yang sihat dan juga jangan lupa dapatkan makanan tambahan seperti platinum drink ni, yang mana dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesejahteraan hidup anda yang mana platinum drink biasa ni sangat berbaloi, harga RM99. Saya sangat cadangkan anda amalkan waktu pagi, setiap pagi lepas bangun pagi, waktu kita dah sebelum sarapan tu, anda minum dulu platinum drink ni 15 hingga 30 ml, sangat bagus, membantu memberi tenaga. Kalau anda yang tak biasa minum apa-apa makanan tambahan, bila anda minum platinum drink ni, anda dapat rasa badan rasa lebih cergas, bertenaga kemudiannya kita rasa hidup kita lebih aktif. Dan dalam tempoh 1 minggu pertama, anda rasa sesuatu yang kata orang tu lebih baik kepada kesihatan tubuh badan yang mana sebenarnya saya katakan tadi rasa lebih sihat, bertenaga, cergas, aktif. Itu yang paling penting kita nak. Dan paling penting platinum drink ni tidak mengandungi gula yang mana manis daripada buah-buahan semula jadi, daripada madu itu yang paling penting sebab apa kita nak jaga kualiti dan juga khasiat apa yang kita makan ni supaya kata orang tidak memudaratkan lagi kesihatan kita, malah membantu menambah baik mutu dan juga taraf kesihatan kita Dan kemudiannya waktu malam anda boleh dapatkan satu lagi produk tambahan iaitu jus khasiat lega, yang mana kalau platinum drink ni anda amalkan waktu pagi RM99 harga dia. Waktu malam boleh beli satu lagi kalau ada bajet yang lebih, jus khasiat lega ni harga RM50 yang mana kenapa saya sangat cadangkan anda amalkan jus khasiat lega ni waktu malam, sebab apa? Dalamnya ada 5 manfaat herba iaitu lemon, halia, cuka apple, bawang putih dan juga madu yang mana kita ketahui khasiat lemon ni bersifat detoksifikasi semula jadi. Sebab apa? Bila meningkat usia, ramai antara kita yang ada masalah penghadaman, susah untuk lawas kadang-kadang badan berangin dan sebagainya, yang mana khasiat bawang putih dan juga halia ni dapat membantu mengurangkan secara klinikal mengurangkan paras kolesterol dalam tubuh badan. Dalam masa sama juga halia dan juga bawang putih ni sangat-sangat baik, dapat membantu untuk membuang lebihan angin dalam tubuh badan. Itu yang paling penting. Jadi bila kita minum waktu malam, sebelum tidur kita akan kena buang angin. InsyaAllah bila kita bangun esok pagi kita rasa lebih bertenaga lebih ceria, kehidupan kita pun lebih aktif Kalau boleh kita semua nak sihat, tak nak penyakit Saya percaya semua orang nak kekal aktif dan sihat. Dan yang terakhir hari ni, saya juga turut bawakan ni dia produk terbaru biasa itu Pionest sarang burung tulen yang mana sarang burung walit, yang mana bagi anda yang kulit yang cantik, kulit yang sihat, dalaman yang baik juga boleh dapatkan Pionest sarang burung walit biasa ni. Dalam ni juga ada ramuan seperti madu, gula batu dan cendawan putih yang sangat-sangat bagus untuk melambatkan penuaan, untuk awet muda. Dan kemudiannya dalam ni ada glycoprotein dan juga epidermal growth factor yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan, kecantikan keseluruhannya. Yang mana bagi anda yang satu yang suka merokok, sebab apa? Merokok sangat berbahaya. Pengambilan sarang burung ni tinggi dengan glycoprotein yang mana bermanfaat untuk mengurangkan ataupun menurunkan paras nikotin dalam tubuh badan. Kita ketahui nikotin sangat berbahaya untuk kesihatan. Jadi dapat membantu meneutralkan balik dalaman tubuh badan sebab pencemaran dan sebagainya rokok. Jadi pentingnya anda amalkan. Manfaat sarang burung ni sangat-sangat luar biasa untuk anda Jadi saya ringkaskan hari ini bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, boleh hubungi hotline kami 1-800-883-990. Saya ulang balik 1-800-883-990 untuk manfaat kesihatan yang berganda. Jangan lupa waktu pagi dapatkan platinum drink untuk sumber nutrisi dan vitamin. Waktu malam jangan lupa minum jus khasiat lega sebagai kata terbaik untuk perlawasan, untuk kata tu halia dan bawang putih untuk bumbung lebihan angin. Dan juga untuk kecantikan anda dapatkan Pionest sarang burung tulen biasa. Ingat kalau ke kedai-kedai jamu pastikan biasa baru beli, sebab apa? Biasa adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Dan juga Sofia produk biasa juga telah mendapat penganugerah sebagai super brand Malaysia. Jadi anda boleh amalkan tanpa was-was. Jadi dapatkan dengan segera di toko-toko jamu berhampiran ataupun buat belian secara online di Shopee, Lazada ataupun di jombai.my. Terima kasih Sofia dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Dato' Azri Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetics dan Healthcare, pelbagai produk menyeluruh khas untuk anda. Kita akan berehat seketika, sekembalinya banyak pengisian hanya di Malaysia hari ini.
Syai kini kembali bersama dengan anda. Okey, ini bagi anda semua yang ingin menginfakkan wang anda ke tabung pembinaan masjid. Kita terus saja bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pendakwa bebas berangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thaibah Pantai Remis Perak dan bercakap tentang dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thaibah di Pantai Remis Perak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sihat ceria kat sini. Saya harapkan, saya doakan Ustaz pun sama jugalah ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey Ustaz, sebagai pengenalan ni, ramai mungkin nak tahu tentang Madrasah Darul Ulum wal Qiraat ini yang bakal membangunkan Masjid Al-Ulum wa Thaibah di Pantai Remis Perak ni. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Madrasah Al-Ulum wal Qiraat ini telah bermula pengajian semenjak daripada 2013 yang dahulu dan diasaskan sepenuhnya oleh Maulana Sayyid Muhammad Tuan Haji Abdul Rahman Zakaria dan akhirnya legasi disambung oleh Ustaz Maulana Jalaluddin Al-Hafiz Abdul Rahman yang menjadi mudir kepada madrasah ini dan kemudiannya subhanallah mereka mengambil satu keputusan untuk membangunkan sebuah masjid yang masjid ini subhanallah sallallahu alaihi Muhammad yang bukan sekadar menjadi tempat untuk pengajian pelajar-pelajar tahfiz bahkan juga subhanallah dia akan menempatkan pusat pengajian untuk Allahumma salli ala keseluruhan masyarakat di sekitar tersebut yang berjumlah 17,000 penduduk di sekitar Pantai Remis Perak. Juga keperluan pelajar-pelajar tahfiz di Madrasah Al-Ulum wal Qiraat ini yang insya-Allah bila siap saja masjid ini akan mampu untuk menempatkan 300 pelajar pada satu masa. Masjid ini terletak di satu tanah berkeluasan 42 ekar sallallahu alaihi wasallam dan selain daripada solat berjemaah untuk waktu solat, dia juga akan diadakan kursus haji dan umrah, pengajian Al-Quran dan hadis, hati-hati program-program ibadat sepanjang masa, terutamanya dalam bulan Ramadan dan sebagainya. Dan Allahumma salli ala Muhammad, bukan sekadar itu, Masjid Al-Ulum wa Thaibah ini telah pun mendapat kelulusan pembinaannya pada tahun 2020 yang lalu dan bertempat dan berlokasi di Kampung Tebuyan Pantai Remis Perak. Projek ini telah pun berlangsung semenjak daripada tahun 2020 yang lalu dan kita jangkakan insya-Allah akan siap pada penghujung tahun 2022. Masjid Al-Ulum wa Thaibah di Pantai Remis Perak ini akan mempunyai kemudahan yang lengkap bagi memenuhi keperluan jemaah yang datang solat untuk kegunaan pelajar. Selain daripada itu ada dewan solat, dewan madrasah, dewan kuliah, bilik mesyuarat, bilik jenazah, rumah penginapan untuk orang-orang yang bermusafir, tandas yang banyak dan selesa dan juga ada tempat untuk penjualan disebut sebagai bazar jualan untuk keluaran produk keluaran madrasah dan lain-lain lagi insya-Allah. Itulah sebuah sikit pengenalan kepada Masjid Al-Ulum wa Thaibah yang nak kita bangunkan ini insya-Allah. Baik, insya-Allah Ustaz. Ustaz nak tahulah tentang perkembangan terkini kutipan dana yang telah pun disumbangkan oleh orang ramai ini dan berapa agaknya lagi yang masih lagi diperlukan Ustaz? Alhamdulillah, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih, mengambil kesempatan ini untuk ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah bersama dengan kami semenjak daripada awal pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thaibah ini, sallallahu alaihi Muhammad di Pantai Remis ini. Dan subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, kan kami doakan semua yang menyumbang itu akan Allah kurniakan kebaikan-kebaikan di dunia hingga akhirat. Dan tu dalam sallallahu alaihi Muhammad, setakat sekarang ni kita pun telah pun berjaya untuk membuat kutipan wakaf sebanyak 15 juta ringgit. Namun, dia masih jauh daripada mencukupi sebab kita memerlukan keseluruhan dana pembangunan untuk keseluruhan projek ini sejumlah 25 juta ringgit. Alhamdulillah, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak dan kita nak terus menyeru supaya semua orang untuk terus menderma tanpa was-was. Allahumma salli ala Muhammad sebab betapa kita faham betapa pentingnya tuan-tuan sekalian konsep infak yang sebenarnya. Dan Allahumma salli ala Muhammad dan apa bukan setakat itu saja, Allahumma salli ala Muhammad, kita Masjid Al-Ulum wa Thaibah ni tuan-tuan, dia diletakkan ataupun tanahnya itu adalah berstatus tanah wakaf. Dan tanah ini dimiliki sepenuhnya oleh Majlis Agama Islam Negeri Perak di mana dia tidak boleh lagi diubah milik. Kalau ada siapa-siapa yang rasa risau dan was-was nak bagi nanti takut nanti apa orang take over ke sebagainya, jangan risau sebab tanah ini dimiliki sepenuhnya oleh Majlis Agama Islam Negeri Perak dan berstatus sebagai status wakaf. Ya, baik Ustaz, kita ada seminit lagi ni Ustaz. Ustaz mungkin boleh kongsikan tentang kebaikan untuk kita infakkan wang kita ni ke tabung pembinaan masjid dan juga bagaimanakah caranya. Silakan Ustaz. Tuan-tuan yang sekalian, jangan lepaskan peluang ni. Kita bukan sekat nak buat masjid tempat orang solat. Kalau ada orang solat pun kita tumpang pahala. Tapi di sini tempat dijadikan tempat pengajian tahfiz Al-Quran. Budak-budak menghafaz Al-Quran. Masyarakat datang untuk menuntut ilmu dekat sini. Di satu one stop center yang sangat hebat
insya-Allah, dan setiap daripada yang kita infakkan itu akan ada manfaatnya bukan setakat dunia, bahkan di akhirat. Kita dan mak ayah kita infakkan untuk ibu dan ayah kita sebagai tanda insya-Allah, sebagai sedikit untuk membalas jasa ibu dan ayah kita melahirkan dan membesarkan kita. Tuan-tuan, bersegeralah, fastabiqul khairat, bercepat-cepatlah untuk kita berinfak dan bersedekah. Dan tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada nombor akaun yang tertera di hadapan tuan-tuan, ada nombor telefon Ustaz Maulana, Ustaz Bab untuk tuan-tuan dapatkan maklumat, dan tuan-tuan boleh layari laman web kita masjidalulumwataibah.com untuk tuan-tuan dapat. Dan kami alu-alukan tuan-tuan untuk hadir melihat sendiri bagaimana proses pembangunan ini, insya-Allah. Tuan-tuan jangan risau, kita nak buat rumah Allah, bukan sekat rumah kita. Kalau kita buat rumah orang pun ada pahalanya, apatah lagi untuk kita bangunkan rumah Allah yang Nabi SAW menyebutkan tentang pahala yang akan berterusan dan tidak akan berhenti walaupun dia telah lama berada dalam kuburan, iaitulah pahala membangunkan masjid Allah. Dan siapa yang bangunkan masjid Allah walaupun sebesar sarang burung, maka Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Mudah-mudahan kita akan mendapat kelebihan-kelebihan ini dengan kita berusaha sama-sama untuk membangunkan masjid Al-Ulum wa Tayyibah di Pantai Remis Perak ini, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita. Amin, amin. Semoga dipermudahkan urusan dalam pembinaan masjid ini. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia kita telah bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Jadi segeralah untuk anda infakkan wang anda itu ke tabung pembinaan masjid di Pantai Remis Perak itu. Afak, kita sampai ke penghujung rancangan. Esok kita buka topik yang sangat menarik. Ini perkongsian berkenaan seorang individu yang nyaris ataupun hampir dikorek matanya tetapi diberikan kekuatan untuk mempertahankan diri. Bagaimana kita memberikan respon kalau kita berdepan dengan situasi seperti ini? Kita akan bincangkan esok. Ya, jadi jangan lupa untuk anda lihat kami di Malaysia Hari Ini di TV3 ataupun anda boleh lihat kami di Facebook kami MHI TV3. Saya Fazli Fuad dan saya Sofia Nur Solihatun. Anda jaga diri. Ya, hiasi pribadi anda. Assalamualaikum. Bye-bye. Integrasi nasional kilang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna, indah.